Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita dan memberikan kita peluang untuk terus hidup di atas muka bumi Allah ini dan meneruskan pelajaran kita insya-Allah. Dan hari ini kita sama-sama akan melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat 150 hingga 155. Jadi kita buat pengajian kita satu hari satu muka surat. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh ambil Al-Quran, buka ke halaman 169, dan saya mencadangkan sahabat-sahabat menggunakan Al-Quran Resam Usmani. Yang mana tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah sekejap lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Baik. Untuk menyemarakkan lagi pelajaran kita ini, saya nak ambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang bersama daripada awal hinggalah akhir rancangan kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ya. Semoga Allah senantiasa memberikan pelindungannya kepada kita dan memberikan kita kemudahan dalam kita belajar dan kemudahan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baik teman-teman, seperti biasa saya nak ajak kita sama-sama seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Kita komen dahulu seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran. Kerana kita nak tanamkan satu pemikiran yang positif dalam diri kita dan kawan-kawan kita bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya mudah dan senang.
Boleh kita dapatkan komen dahulu, mudahnya mengajar Al-Quran. Dan perkara yang kedua, saya nak ajak teman-teman, marilah kita panjang-panjangkan ilmu ini dengan kita menekan button share. Atau kita boleh tag pasangan kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang kita nak bantu mereka. Daripada kawan-kawan kita yang lebih pandai daripada kita, kita belajar dengan mereka. Daripada kawan-kawan kita yang kita nak kongsi ilmu kepada mereka, kita tag mereka dan kita sharekan kepada mereka pelajaran ini. Boleh ya? Baik, dah bersedia semuanya? Diharapkan. Boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Kita nak ambil mood semangat nak belajar ini. Supaya semuanya bermula dengan baik dan insya-Allah pelajaran kita, proses pembelajaran kita akan juga berjalan dengan lancar dan mudah insya-Allah. Dah ya? Baik, terima kasih. Terima kasih yang komen, terima kasih yang share, terima kasih yang beri thumbs up dan juga heart. Jom kita lihat pada bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat ni rahmati Allah, pastikan seperti biasa bila kita nak mulakan bacaan ayat di pertengahan surah, lazimi dengan kita membacakan isti'azah. Jangan terus baca kepada ayat ya. Makhrajnya di pertengahan kerongkong, ain di hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hujung lidah, apa yang saya maksudkan dengan hujung lidah ialah hujung lidah itu dia keluar di antara dua gigi. Zubillah gitu ya. Berbeza dengan huruf zai. Huruf zai ujung lidah itu dia menyentuh antara gigi dan gusi bahagian bawah, gigi bawah. Nanti sampai huruf zai saya tunjukkan. Kita kena kenal pasti ya perbezaan yang mana zal, yang mana zai ya. Baik, kita lihat sekali lagi bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat pertama untuk pelajaran hari ini, ayat 150 dari surah Al-A'raf. Walamma. Jadi pastikan kita berikan dengung pada mim yang bertanda sabdu. Baik, apa hukumnya di sini? Hukumnya wajibul gunnah. Wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Jangan kita terus baca walamma raja'a Musa. Walamma raja'a Musa. Itu salah. Yang betulnya walamma baru masuk ma. Walamma raja'a Musa. Raja'a di pertengahan kerongkong. Musa. Mu 2 harakat dan sa dibaca 4 atau 5 harakat. Ila qaumihi. Hi-nya ada huruf ya, ini huruf ya ya. Maksilah qasirah dibacakan 2 harakat. Ghadbana asifan. Dha ni di mana? Dha makhrajnya di tepi lidah kita ini. Tepi lidah kita ini, tepi, bahagian tepi kanan ataupun kiri. Kalau kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. Ghad, begitu saja. Jangan ada pantulan karena itu bukan huruf qalqalah. Ghadbana asifan. Kemudian di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya asifan, tapi bila datang qaf disamarkan di sini. Nak kata nun pun tidak, qaf pun tidak. Dibacakan dengan tebal ikhfa tersebut kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jadi bacanya asifan 2 harakat. Qala bi sama. Qala bi hamzahnya ada tanda mati. Sama 2 harakat. Khalaf kha ni pula makhrajnya di hujung kerongkong. Khalaftumuni mim. Di sini hukum iqlab. Hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab ialah menukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya mim beribawa bertemu nun, min, tapi ditukarkan kepada mim. Jadi mim tetapi dipanjangkan 2 harakat. Mim barulah ba'di. Kalau waqaf. Kalau waqaf memadai 2 harakat. Kalau kita nak sambung, di itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Kemudian saya anggarkan mungkin ramai yang waqaf di sini. Ibtidak terus pada
A'ajiltum. Ini hati-hati. Bila hamzah dengan ain macam huruf isti'azah tadi, bila dia duduk dekat-dekat, teman-teman kena hati-hati ya. Mungkin ada nak tolong tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Di pangkal kerongkong. Di pertengahan kerongkong. A'ajiltum. Jangan baca a'ajil, jadi kedua-duanya hamzah, ataupun a'ajil, kedua-duanya ain. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'ajiltum. Tum, bukan tum, T-U-M, bukan T-O-M. Ta baris dhammah bunyi tu, bukan bunyi to. Jadi jangan baca tum, baca tum. Amra rabbikum. Bunyi saja sempurna. Di sini juga izhar syafawi, seperti di sini. Baik teman-teman, izhar syafawi ni sangat senang kita nak ingat dia, nak kenal dia. Kenapa? Kerana pada huruf mim tersebut ada tanda mati asli. Yang mana mim ada tanda mati asli, itulah izhar syafawi dan jangan dipanjangkan. A'jiltum amra rabbikum. Kum. Kaf baris dhammah bunyi ku. Bila bertemu mim jadi kum. Jangan baca kum, seakan-akan kita baca kaf baris dhammah bunyi ko. Itu kena hati-hati. Wa alqal. Qaf baris atas, naik terus di atas lam di sini. Jadi ya ini dan hamzah wasal ini tidak ada fungsi bacaan. Wa alqal alwa. Alwa. Dua harakat. Kemudian ha baris atas. Ha pedas. Ha wa akhadha bira. Wa alqal alwaha wa akhadha dha. Ujung lidah keluar di antara dua gigi. Akhadha bira. Si akhi di hujung kerongkong. Akhihi yajurruhu. Hu ini maksilah tawilah dibacakan 4 atau 5 harakat. Yajurruhu. Baik, kalau sahabat-sahabat tak ingat nama hukum pun tak apa. Tengok kalau ada tanda mat ini, tanda macam ombak itu, datang bawahnya huruf mat kecil. Sama ada huruf alif, huruf ya ataupun huruf waw, maka dibacakan 4 atau 5 harakat. Kalau ada huruf mat saja, tanda mat yang macam ombak itu tak ada, maka dibaca 2 harakat saja. Ya, bagi teman-teman yang tak ingat nama hukum pun tak apa. Yang penting bukannya nama hukum yang diingat, yang penting bacaan itu betul. Itu nombor 1. Tapi kalau kita boleh ingat nama hukumnya, itu bonus lah. Itu bonus. Kerana bila kita nak berkongsi dengan orang, kita kena tahu nama hukumnya. Yajurruhu ilaih. Dan waqaf sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan waqaf dengan ilaih. Itu tak betul ya. Mestilah ilaih. Barulah waqaf. Kemudian qala ibna qalab. Ada lantunan di sini. Ba yang ada tanda mati asli, nama hukumnya khafal surah. Qala ibna dengungkan di sini mim sabdu. In dan juga didengungkan di sini nun sabdu. Kedua-duanya hukum wajibul ghunnah. Kedua-duanya wajib didengungkan 2 harakat. Innal baru masuk nal. Qaumas tad'afuni wa kadu Qaqalah sekali lagi. Qaqalah surah di sini. Yaq dan dibulatkan mulut, jangan pepeskan jadi yaq. Itu tak betul ya. Mestilah yaq. Yaqtulunani fala tushmit. Ada bunyi angin itu. Tushmit. Biyal. Ya baris atas naik di atas lam di sini. A'da awala 2 harakat. Taj'alni. Sekali lagi lantunan di sini. Banyak khulkhulah kita jumpa pada ayat yang pertama kita baca hari ini. Taj'alni ma'al. Ain baris atas naik di atas lam terus. Ma'al qaumil dha ni hujung lidah keluar tapi bunyinya tebal ya. Ma'qaumil zalimin. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat, kalau boleh jangan dengar sajalah, kita baca sama-sama insya-Allah. Kalau ayatnya panjang, saya mungkin akan pendek-pendekkan sedikit untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Tarik nafas dahulu.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Barulah berhenti. So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat boleh ikut ya. Diharapkan perkongsian yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak memberikan nilai tambah kepada sahabat-sahabat dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, jika sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita merasakan perkongsian ini bermanfaat, saya nak minta sekali lagi, boleh tak kita tekan button share ya? Kita tekan button share untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini. Baik, sekali lagi sahabat-sahabat, tarik nafas dahulu. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Barulah berhenti. Baik, boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Sebelum itu sahabat-sahabat ya, jom kita niatkan jika Allah menerima bacaan ayat Al-Quran kita kali ini, mohon juga Allah sampaikan dan kirimkan pahala kepada kedua ibu bapa kita yang tercinta. Kerana mungkin dengan berkat doa mereka lah kita hari ini alhamdulillah menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi semoga Allah memberkati dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Juga mungkin kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita dan kawan-kawan kita ya. Jadi kalau kawan-kawan kita ada ditulis nama arwah ibunya, arwah ayahnya ataupun pasangannya, minta sahabat-sahabat kita amin-aminkan ya, insya-Allah. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Qala rabbighfirli wa li akhi dibaca dua harakat. Wa adkhilna ada lantunan qalqalah di sini. Khilna fi habdas di pertengahan kerongkong. Rahmatik kalau waqaf. Kalau waqaf kafnya itu diberikan tanda mati mendatang. Di sini dibacakan ikhfa. Asalnya hamzah bari atas bertemu nun bunyi an. Tapi bila datang ta disamarkan kerana dua harakat. Wa anta ra-nya di sini jadi tebal. Bukan ar tetapi ar. Beza di situ. Ra ada dua kaedah bacanya ataupun cara bacanya. Ada kala dia dibaca tebal, ada kala dia dibaca nipis. Mengikut situasi. Jadi semua itu kita kena belajar. Kita kena belajar. Tak boleh baca yang tebal baca nipis, yang nipis baca tebal. Di sini kena baca ar, bukan ar. Wa anta arhamur rahimin.
Mim baris depan ini terus kita naik di atas ra yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Kita bacakan dahulu ayat ini. Qala rabbighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Kemudian barulah kita waqaf. Siapa nak minum air silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan juga silakan. Yang penting jangan lari dan jangan ke mana-mana. InsyaAllah sedikit saja lagi kita akan menamatkan pelajaran kita hari ini. Baik. Masih bersemangat diharapkan masih bersemangat. Kalau masih bersemangat boleh tak saya dapatkan thumbs up? Thumbs up. Bagikan sokongan dan dukungan kepada saya insya-Allah supaya saya juga terus bersemangat melakukan perkongsian ini. Kita buat hari-hari perkongsian ini. Alhamdulillah tak pernah miss lagi. Kecuali lah ada betul-betul urusan, tapi setakat seingat saya itu kecuali pada awal-awal waktu Covid dulu kita adalah sedikit tergendala pelajaran kita. Tapi selepas itu alhamdulillah pelajaran kita berterusan setiap hari. Yang baru bersama dengan kita mungkin pertama kali, jangan lupa kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik, kita teruskan ayat ini. Dengungkan di sini. Ramai yang silap dia baca innalladzina takhadhu. Itu dia tak panjangkan. Salah. Ya, dia mesti kena 2 harakat di sini. Innalladzi di hujung lidah. Nattakhadhul zal baris depan terus naik di atas lam. Jadi waw ini tidak ada fungsi bacaan. Alif zaidah ini tidak ada fungsi bacaan. Hamzah wasal tidak ada fungsi bacaan. Jadi 3 huruf yang tidak dibaca di situ. Innalladzina takhadhul ajla sayanaluhum hum. Ha baris dhamma bunyi hu, bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi hum, bukan hum. Beza di situ. Sayanaluhum idhar syafawi sempurna saja terus masuk ghadabum. Di sini pula kena dibacakan dengan idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Daripada bunyi ghadabun jadi ghadabum. Tetapi dibacakan dengan dengung 2 harakat. Ghadabum. Barulah mir rabbihim. Baik, di sini pula idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Daripada min rabbihim jadi mir rabbihim. Ghadabum mir rabbihim. Him bukan him. Jangan baca rabbihim, tapi rabbihim. Ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Ya, jadi bila bertemu mim jadi him. Rabbihim wa dhil zi zu di hujung dia dah keluar di antara 2 gigi itu. Wa dhillatu. Di sini ikhfa akihi saya lagi. Asalnya wa dhillatun, tapi datang fa disamarkan di antara bunyi nun pun bukan, fa pun bukan. Dengan 2 harakat disamarkan. Wa dhillatu fil haya. Fil bukan fil. Ramai baca fil haya. Sebetulnya fil haya. Fa baris bawah, baris kasrah bunyi fi, bukan bunyi fe. Ya. Bila bertemu lam jadi fil. Fil hayatid dunya. Ta baris bawah naik terus di atas dal ni. Tid bukan til, bukan naik di atas lam. Di sini bukan alif lam qamariyah, tetapi di sini ada alif lam syamsiyah. Jadi lamnya tidak dibunyikan. Hayatid dunya. Dun. Ya. Di sini idhar mutlak. Idhar mutlak ini dia berbeza daripada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah nun mati bertemu ya juga. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani pada hukum idgham bi gunnah nun itu tidak ada tanda mati. Manakala pada hukum izhar mutlak walaupun nun mati bertemu ya, tetapi untuk membezakannya dalam Al-Quran nun mati itu diberikan tanda mati walaupun datang selepasnya ya. Ya, jangan dibacakan dunya. Itu tak betul. Dia mestilah jelaskan saja dan jangan dipanjangkan. Hayatid dunya. Dia ada 4 perkataan bagi izhar mutlak. Ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Jadi teman-teman kena ingat. Saya ulangi sekali lagi. Ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan.
Jadi 4 perkataan tersebut walaupun nun mati bertemu ya ataupun bertemu waw, dia tidak dibacakan dengan dengung. Dan nak membantu lagi di dalam Al-Quran As-Samusmani, nun mati itu diberikan tanda mati sama seperti izhar halqi. Izhar halqi pun nun matinya diberikan tanda mati. Baik. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh wasal. Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Kalau pilih untuk berhenti, ibtidak terus pada wa kadzalika najzil zai baris bawah bertemu lam ya, zil muftarin. Kita dengarkan dahulu ayat ini sahabat-sahabat. Tarik nafas dahulu. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Di sini jangan lupa berikan lantunan naj. Lantunan sekali lagi insya-Allah sama-sama. Tarik nafas dan ikut baca. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Barulah berhenti. Baik, so far okey diharapkan masih bersemangat untuk kita teruskan pelajaran ya teman-teman. Dan kita nak ajak sekali lagi yang baru bersama dengan kita, mohon bantu saya panjang-panjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Boleh ya? Kita tekan button share dahulu dan ataupun kita tag pasangan kita, kawan-kawan kita, insya-Allah. Semoga mungkin mereka tak dapat belajar hari ini, next time bila mereka buka Facebook mereka ataupun YouTube mereka dapat tonton juga insya-Allah ya, pelajaran yang kita kongsikan kali ini, dan kita juga dapat manfaatnya, mendapat pahalanya insya-Allah. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wallazi, di hujung lidah, wallazina amilus, lam baris depan naik di atas sin yang bertanda sabdu. Jadi di sini huruf waw, huruf alif zaidah, huruf hamzah wasal, huruf lam. Jadi 4 huruf yang tidak ada pada bacaan, dia hanya ada pada tulisan. Lam baris depan ini terus naik di atas sin. Jadi dia melangkaui ke semua huruf yang saya bagi tahu tadi. Walladzina amilus sayyiati thummata. Sum itu wajibul ghunnah. Jangan kita baca summatabu. Tak betul. Dia mestilah summatabu min. Di sini iqlab. Sama dah saya dah huraikan tadi di awal. Contoh pada hukum iqlab, dia kena tukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Tetapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Min ba'diha wa amanu. 4 atau 5 harakat. Wajibul ghunnah 2 harakat. Na rabbaka min. Sekali lagi iqlab di sini 2 harakat, ditukarkan bunyi nun kepada mim. Min ba'diha la ghafurur. Idgham bila ghunnah. Masuk tanpa dengung di sini. Daripada bunyi la ghafurun jadi la ghafurur. La ghafurur rahim. Dan di akhir baru sampai kepada mim. Ya, jangan masuk awal jadi rahim. Itu tak betul. Ya. Mestilah rahim. Okey, kita dengarkan dahulu. Walladzina amilus sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha min ba'diha la ghafurur rahim. Barulah berhenti.
Belajar Al-Quran ni jangan tension, tenang-tenang ya. Yang penting sahabat-sahabat dengarkan betul-betul dan ikut cuba baca satu persatu. InsyaAllah nanti selesai kita huraikan satu persatu ini, kita baca sama-sama semua daripada awal ayat 150 hingga 155. Masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan. Kalau tadi kita tanamkan perasaan mudah mengaji Quran, sekarang kita nak tanamkan perasaan bahawa mengaji Al-Quran ni seronok. Seronok. Jangan pula kita hanya tengok TV, tengok drama saja seronok. Mengaji Quran kita cepat bosan. Itu tak maulah. Biarlah mengaji Al-Quran lebih seronok lagi. Kerana kita tahu yang kita baca ini bukan tulisan mana-mana. Ini adalah kalam Allah. Kalam Allah. Tuhan yang menciptakan tuan-tuan dan menciptakan kita. Yang menciptakan alam keseluruhannya ini. Ada mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Bukan sahaja sudah tentulah di sebalik penurunan ayat ini supaya kita memahami dan mengamalkan ayat tersebut. Tetapi juga ingin mengajar kita tentang disiplin dalam hidup di dalam dunia ini. Begitu juga disiplin dalam membaca Al-Quran. Yang mana yang patut satu harakat, yang mana yang dua harakat, yang mana yang didengungkan. Mestilah kita patuhi insyaAllah. Kalau kita bacanya dengan baik, insyaAllah dia akan memberikan satu perasaan yang seronok, perasaan yang tenang dalam jiwa kita. Tapi kalau baca Al-Quran tak betul, sebab itu kita baca pun tidak ada rasa keseronokan. Sebab dia tak betul-betul menyentuh jiwa hati kita ini. Kerana jiwa dan hati kita juga merupakan makhluk Allah. Bila dia mendengar sesuatu daripada kalam Allah, dia akan melekat, dia akan senang masuknya itu. Baik, insyaAllah kita dengarkan ayat yang seterusnya ini. Kita lihat sekali lagi ayat ini. Baik, kita dah terangkan ayat ini tadi. Sekali lagi kita bacakan. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Barulah berhenti. Baik, kita sekarang ini pada kedudukan kedua, ayat kedua terakhir untuk pelajaran hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat ya, insya-Allah, jom kita tag pasangan, ahli keluarga, kawan-kawan kita insya-Allah supaya kita dapat bantu juga mereka. Walamma, sama juga pada tadi adalah contoh seperti ini. Saya bagi tahu mim sabdu jangan baca walamma, tapi bacalah walamma baru masuk ma. Didengungkan dulu. Hukumnya di sini wajibul ghunnah. Dua harakat. Sakata di sini masuk beserta dengung. Asalnya an Musa jadi am. Dua harakat. Musal sabar di atas, naik di atas lam di sini. Ghadabu akhadhal. Ghadabu bu nak ke a jangan lambat. Ini ghadabu satu perkataan yang lain, akhadha satu perkataan yang lain. Ghadabu akhadhal alwah. Ujung baru sampai ke makhraj ha di pertengahan kerongkong. Kalau kita waqaf di sini ya. Wa fi nuskhatiha kha di hujung kerongkong. Wa fi nuskhatiha hudan. Di sini daripada hudan jadi hudan, idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung dua harakat. Hudan wa rahmatul. Baik, di sini pula jadi idgham bila gunnah. Daripada wa rahmatun lilladzi jadi wa rahmatul lilladzi. Zi di hujung lidah. Nahum idhar syafawi sempurna saja, terus masuk li rabbihim dan sempurna saja bunyi him, terus masuk yar, ra dibaca tebal, jangan baca yar, tak betul, dia kena baca yar, yarhabun, barulah berhenti. Kita dengarkan dahulu ayat ini, kita tarik nafas dahulu. Walamma sakata موسى الغضب أخذ الألواح
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Barulah berhenti. Baik, nak terus ayat seterusnya. Kalau kita berhenti di situ, kita teruskan. Memang itu bukan persoalannya lagi. Memang kita dah janji satu hari satu muka surat. Kita habiskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Sebelum tu saya nak tahu sahabat-sahabat masih bersemangat ke? Dan kalau boleh saya tahu daripada mana ni teman-teman ni. Munculkan diri. Perkenalkan diri kepada saya, insya-Allah. Saya mendoakan kita dipertemukan Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat kelak, insya-Allah. Kalau tidak, masing-masing kita menjadi saksi antara satu sama lain di hadapan Allah yang kita pernah bersama untuk belajar mengaji Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jadi saksi kepada saya menjadi saksi kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan semoga akhirnya kita dapat bertemu kembali di kampung halaman tempat asal ayah dan ibu kita, iaitu di syurga, Nabi Adam dan isterinya Sayyidatina Hawa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Sekali lagi sahabat-sahabat, jom tekan button share sebelum kita teruskan ayat seterusnya ini. Wakhtara Musa qaumahu. Dua harakat. Sab'i, ada khaqalah di sini, pantulan. Sab'ina rajulal. Daripada rajulan terus masuk tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada dua saja, lam dengan ra. Ingat, nun mati atau tanwin datang selepasnya lam atau ra, maka hukumnya idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Rajulan limiqatina. Kemudian falamma, didengungkan dahulu dua harakat, dan ma dibaca 4 atau 5 harakat. Akhazat, ada bunyi angin tu. Zat humur, mimbar yang depan naik terus di atas ra yang bersabdu. Di sini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Akhazat humur raj, ada lantunan. Rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlak, ada bunyi angin itu. Laktahum, di sini idgham mislan saghir, dibacakan dengan dengung dua harakat. Min, di sini ikhfa dua harakat. Min, tebal. Qab ada lantunan. Kemudian ini nak baca macam mana? Kalau sahabat-sahabat waqaf ni nak baca macam mana? Qablu wa iyyaka wa iyyaika wa iyyai. Nak baca macam mana? Saya bagi A, B, C. A, minta ada tolong komen. Semua yang ada ramai-ramai ni boleh tak tolong bagi jawapan sekali. Pilih mana? A ke, B ke, C ke? Kalau A jawab A, kalau B jawab B, kalau C jawab C. Nanti kita tengok berapa orang yang boleh. Yang akhirnya nanti, yang mana yang jawab A ke, jawab B ke, jawab C ke, akhirnya nanti saya akan bantu semua dapat baca dengan betul. A, wa iyya. B, wa iyyai. C, wa iyyai. Tolong jawab. Saya ulangi sekali lagi. Siapa pilih A? Wa iyya. Siapa pilih B? Wa iyyai. Dan siapa pilih C? Wa iyyai. Kita nak tengok respon. Sahabat-sahabat, tolong jawab. Semua saya wajibkan jawab soalan ini. Semua wajib jawab. Yang mana yang kata ustaz saya malu, jangan malu. Nak mengaji jangan malu. Saya nak tengok ramai yang jawab A ke, B ke, C ke. A. Ada yang jawab wa iya. Okey. Terima kasih yang jawab. Salah ke apa? Salah atau betul bukan persoalannya. Saya nak tahu jawapan saja. InsyaAllah nanti D. D tak ada. Saya bagi 3 saja pilihan tadi. A yang pertama wa iya. B wa iyyai. Yang C pula wa iyyai. Ya, saya jawab yang mana? Mardiah kata okey, C. Okey. Baik. Saya tengok yang selalu ikut live saya ini boleh jawab dengan betul. Siapa yang selalu ikut, saya tengok kebanyakannya boleh jawab dengan betul. Baik. Terima kasih. Baik. So jawapannya macam mana? Sat lagi.
set lagi kita balik kepada ini. Kita teruskan dahulu. Sekejap lagi saya balik. Saya nak tunggu respon daripada teman-teman yang lain. Kita lihat di sini dahulu ya. Tuhlikuna. Tapi sambil-sambil kita duduk terang ini, jawapan yang tadi tu A, B atau C. Tolong jawab. Saya wajibkan semua jawab. Tuhlikuna bima. Kemudian fa'alas. Lam bari atas, naik di atas sin. Fa'alas sufaha. Makhraj jadi pangkal kerongkong. 4 atau 5 harakat. Dengungkan. Minna. Kemudian berhenti. Kalau pilih nak berhentilah. Kalau pilih nak wasal, teruskan. Tidak ada kesalahan ya. Berhenti pun boleh, wasal pun boleh. Walaupun sebenarnya di sini wasal lebih baik. Kemudian kita teruskan. Sekejap lagi saya balik ya tentang jawapan di sini. Apa yang betul ya. Bila saat kita baca nanti. In hiya illa. 2 harakat. Fitnatuka tudhillu biha. Hati-hati. Ini banyak ni 1 harakat. Fitnatuka tudhillu biha. Ikhfa hakiki di sini disamarkan 2 harakat. Man tasha'u wa tahdi man. Sekali lagi di sini ikhfa. Ni pun ikhfa 2 harakat, ni pun ikhfa 2 harakat. Man tasha' diberhentikan begitu ya. Kemudian anta waliyuna, tekankan, jangan baca waliyuna, dia kena waliyuna faghfir lana warhamna. Ra ni jadi tebal. Warhamna wa ifa hakiki. Ta khairul bukan khairul, jangan baca rul tapi rul Ramai yang silap di sini baca khairul. Sepatutnya khairul ghafirin. Baik. Kita baca dahulu ayat ini, tapi sebelum kita nak baca ayat ini, kita balik kepada persoalan ini. Saya ulangi. A wa iya, B wa iyai, C wa iyai. So mana betul? A, B ke C? Banyak jawab mana? Baik, banyak jawab apa? Baik. Ada ramai yang masih menjawab. Ramai masih menjawab. Alhamdulillah. Terima kasih respon. Baik. Ramai yang jawab A ataupun C. B tak ada. Tak ramai orang yang jawab B ya. Ramai yang jawab A ataupun C. So jawapannya apa? Jawapannya teng. Ini jawapan dia. Apa yang saya bagi tahu ini, lepas ni pegang dan amalkan, jangan tukar dah. Jawapannya bukan wa iya. Siapa jawab ya, salah. Siapa juga jawab B, wa iyai, juga salah. Yang betulnya qablu wa iyai. Dipanjangkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat. Yai, begitu ya. Boleh? Cuba dengarkan. Min qablu wa iyai. Begitu. Baik, kita baca dahulu ayat ini. Ini ayat kita yang terakhir untuk hari ini. Dengarkan. Diharapkan sahabat-sahabat belajar sesuatu. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak yang ramai-ramai bersama saya ni tolong tekan button share dahulu, ya? Tekan button share dan kita mulakan bacaan. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Alhamdulillah. Baik, kalau tadi kita dah lihat satu persatu, sekarang ini jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 150 hingga 155. Bersedia belum? Kalau dah bersedia, boleh tak dapatkan thumbs up sekali? Bagi belanja thumbs up dulu, dan jangan lupa sahabat-sahabat, jom tekan button share sebelum kita mulakan bacaan ini. InsyaAllah, siapa nak minum air silakan. Siapa nak betulkan kedudukan juga silakan. InsyaAllah, saya nak Baik. Ada soalan yang tanya, kenapa baca wa iyai? Baik, soalan yang bagus. Okey. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa baca wa iyai? Sahabat-sahabat perhatikan, ya itu baris atas. Kemudian huruf yang terakhir bukan huruf alif. Huruf yang terakhir adalah huruf ya. Dan sebelum huruf ya itu huruf alif. Nampak tak alif kecil itu? Nampak tak huruf mat ini? Huruf mat ni, alif ni kecil. Jadi bacanya wa iyai. Baru masuk ke ya. Jangan terus baca wa iyai. Jangan terus masuk ke ya. Seakan-akan alif itu tidak ada. Ini ada alif. Huruf kedua terakhir adalah huruf alif mat ini. Wa iyai. Begitu. Ya? Baik, diharapkan menjawab soalan. Jom kita baca sama-sama. Sebelum tu, nanti di akhir teman-teman ya, bila kita habis baca sama-sama ini, kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang bersama saya ini, yang nak belajar balik daripada asas, makhraj huruf, hukum-hukum tajwid satu persatu, kami di Fatihah Learning Center, kami akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Dan kita telah berikan kepada ramai yang telah mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Dan saya yakin, kalau boleh saya tahu yang bersama dengan saya ini siapa yang telah jadi ahli cepat Quran, mungkin munculkan diri anda, perkenalkan kepada kawan-kawan yang lain yang belum lagi menjadi ahli. InsyaAllah yang akan menyertai menjadi ahli untuk dapat bukan saja 2 buah buku, kita berikan rakaman buku tersebut. Kita belajar balik hukum tajwid satu persatu. Dan kita telah bantu ramai untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita mulakan bacaan ya. Semua diharap telah bersedia. Dengan kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat perkongsian saya yang baru saya sampaikan ini memberikan nilai tambah kepada kualiti bacaan Al-Quran. Sahabat-sahabat dirahmati semua, insya-Allah. Kepada yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk mengikuti sambungan ayatnya di page Facebook Fatihah Learning Center. Setiap hari kita buat live jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Dan juga kepada teman-teman yang mungkin belum lagi menjadi ahli cepat Quran, selain daripada mengikuti live yang kita berikan setiap hari ini, ahli cepat Quran kita berikan keistimewaan tambahan. Apa dia istimewaan tersebut? Kita akan kirimkan buku asas dan buku tajwid. Dua-dua buah buku tersebut akan dikirimkan ke rumah anda. Dan bukan sekadar diberikan 2 buah buku tersebut, kita berikan rakaman buku tersebut. Kita belajar balik daripada makhraj huruf satu persatu daripada awal. Sesuai, kalau sahabat-sahabat nak guna sendiri pun boleh, nak hadiahkan kepada suami pun boleh. Contohnya kita nak ajak suami kita belajar, nak pergi ke masjid, ke surau, mungkin sibuk ataupun malu dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh hadiahkan buku ini kepada mereka. Ataupun kita nak hadiahkan kepada ibu ayah kita. Ataupun kepada anak-anak kita juga. InsyaAllah sangat sesuai kepada mereka yang nak belajar daripada asas hinggalah mahir ilmu tajwid. Kita belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu, insyaAllah. Rakaman tersebut akan dapat diakses melalui aplikasi yang kita bina, iaitu Cepat Quran, dan juga melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Kita berikan 2 buah buku ini kepada anda dan 3 bonus tambahan. Pada mereka yang menjadi ahli Cepat Quran, kita juga berikan nota ringkasan tajwid, ilmu tajwid kita ringkaskan di dalam lebih kurang 30 muka surat lebih dalam bentuk e-book. Itu kita berikan kepada anda. Dan juga kita berikan bonus yang kedua, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa, rakaman tersebut. Keseluruhannya ada lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan rakaman daripada buku asal dan tajwid.
ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran, ya, bukan 8 video, bukan 80, tapi 800 video pelajaran, insya-Allah, untuk membimbing sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan yang ketiganya, kita berikan konsultasi eksklusif. Apa maksudnya? Maksudnya kalau teman-teman ada persoalan, ada pertanyaan, boleh berhubung dengan kita secara langsung. Kita sama ada buat appointment di pusat pengajian ataupun boleh buat appointment melalui atas talian. Kita boleh buat video call dan sebagainya. Walau di mana saja teman-teman berada, di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia, ataupun mana-mana negara sahabat-sahabat berada sekarang ini, insya-Allah, asalkan ada internet, dengan kemudahan teknologi yang ada hari ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita mempelajari ilmu Al-Quran, dan tidak ada lagi istilah nak malu nak mengaji ini. Kalau dulu mungkinlah kita nak menghadap direct itu malu dan sebagainya. Kita boleh buat video call antara kita dengan guru sahaja, insya-Allah, ya. Kalau tak mau pun buat voice call. Kalau tak mau tunjuk muka kepada saya, ada guru yang lain pun buat voice call. Jadi jangan malu lagi dah. Jadi tak ada lagi lah nak malu, kata istilah malu nak mengaji ini. Jarak bukan lagi penghalang, usia bukan lagi penghalang untuk kita belajar mengaji, insya-Allah. Saya nak mengajak sekali lagi yang belum menjadi ahli cepat Quran, jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan dan tahunan untuk menjadi ahli cepat Quran. Yuran keahlian hanyalah sekali saja seumur hidup. Sekali saja. Yuran keahliannya kita berikan sangat minimum. Itu pun hanyalah sedikit kos buku, kos penghantaran, kos rakaman. Itu pun bukan keseluruhan kos rakaman. Kerana untuk menyiapkan rakaman lebih daripada 800 video pelajaran itu, kosnya pun mencecah ribuan ringgit. Tetapi untuk hari ini, siapa yang daftar tak perlu bayar 10,000, tak perlu bayar 5,000, tak perlu bayar 1,000, tak perlu bayar 500, tak perlu bayar 300 untuk hari ini, untuk mendaftar ahli cepat Quran. Dapatkan keseluruhan yang saya nyatakan tadi itu, yuran keahlian hanyalah RM270 sahaja. Ya, jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Kadang kita belanja lebih daripada itu. Kita beli kasut yang kita pakai setahun 2 tahun pun kadang harganya mencecah 500 ke atas. Ataupun beg tangan kadang mencecah hampir ribuan ringgit dan sebagainya. Ini untuk belajar mengaji Al-Quran. Jangan kita berasa rugi, insya-Allah, kerana saya doakan sahabat-sahabat menjadi ahli cepat Quran ini dipermudahkan kehidupan dan dimudahkan urusan dalam kehidupan ini di dunia dan juga di akhirat. 3 cara untuk mendaftar kalau sahabat-sahabat nak menjadi ahli cepat Quran untuk dapat belajar balik daripada asas dan menguasai ilmu-ilmu tajwid dengan baik. Ada 3 cara. Pertamanya, boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ya? Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah. Nanti admin kami akan balas komen tersebut, akan beri satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, nanti dia akan bawa ke WhatsApp admin kami. Ataupun cara yang kedua, sahabat-sahabat boleh print screen sekarang ini. Di layar tertera nombor WhatsApp kita 0111621797 ataupun sahabat-sahabat boleh tulis, boleh catat, nanti rekod, save dalam telefon. Lepas habis live ni, terus WhatsApp nombor tu bagi tahu nak daftar jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan bantu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat ahli cinta Al-Quran semua mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Nanti akan dibimbing lah, ya. Ataupun ada sebarang soalan juga boleh ajukan di nombor tersebut. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat yang mungkin familiar dengan pendaftaran atas talian ni, online ni, boleh terus buat pendaftaran di laman web kita, website kita www.cepatquran.com, cepatquran.com. Jadi boleh terus buat pendaftaran di situ. Jadi 3 cara tersebut, yang mana yang nak daftar jadi ahli, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun lepas ni WhatsApp nombor yang tertera di bawah, ataupun boleh pergi ke website cepatquran.com. Jangan bimbang, tidak ada komitmen nak kena bayar macam bil astro, bil air, bil api, apa tidak. Dia hanya sekali saja untuk seumur hidup, insya-Allah. Kita bersedia untuk membantu dan membimbing bersama-sama dengan teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah. Ini untuk kesemua muslimin dan muslimat walau di mana berada. Bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, di pusat pengajian kita Fatihah Learning Center Wangsa Maju juga kita mengadakan kelas Al-Quran. Jadi kalau yang mana tinggal dekat dengan Kuala Lumpur, nak datang belajar di center, insya-Allah boleh WhatsApp nombor tadi, nombor 0111621797 itu, untuk bertanyakan tentang pendaftaran ataupun waktu pengajian.
InsyaAllah ya, sahabat-sahabat ini rahmati Allah, kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Semoga Allah memberkati pertemuan kita kali ini dan semoga Allah memanjangkan usia kita dan memberikan kesihatan untuk kita bertemu lagi esok hari dalam meneruskan pelajaran kita insyaAllah. Sungguhnya yang baik dan sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap, yang lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.